Dia dekat pasir yang ada air, yang arus dia tu bawa naik. Mula makan benda ni, dia rasa pasir. Kita tak tahu kan, dia kena rendam dulu. Bagi buang pasir tu baru dia rasa isi. Masa tengah goreng, mesti akan masuk satu dalam mulut. Tak bolehlah kalau kata kita nak tengok dia saja. Belalang gelilah. Cuba dulu je macam udang pun ada. Udang garing kan sedaplah. Tak ada rasa apa pun. Orang Kelantan pun memang suka makan. Kadang-kadang dia memakan dengan roti ada. Mungkin bila terbayangkan bentuk rupa dia apa, kita macam takut nak makan. Tapi bila kita mencuba, terasa teringin, kita buanglah rasa dia punya rupa tu apa, kita terus masuk dalam mulut. Sedap. Satu ketika dahulu, ketika pemerintahan British, nama Pulau Pangkor dikeruni masyarakat setempat kerana menjadi pusat pengasingan pesakit kusta. Tahun berganti tahun, zaman berganti zaman. Kini, Pulau Pangkor antara destinasi pelancongan utama di negeri Perak. Dikelilingi perairan Selat Melaka dengan pesisiran pantai yang cantik dan bersih, para pengunjung pastinya teruja menikmati keindahan panorama di samping aktiviti air di sini. Meski kurang popular, pencarian ibu remis atau yat-yat antara aktiviti yang boleh diterokai di pulau yang terkenal dengan ikan bilis mata biru ini. Menetap lebih 30 tahun di sini, nama yat-yat bukan sesuatu yang baru bagi Suryani Saleh. Ia jarang-jarang dicari, apatah lagi dijadikan santapan. Namun, keseronokan mencari hidupan marin itu timbul sejak beberapa bulan lalu apabila aktiviti itu dicadangkan oleh saudara yang mengunjungi keluarganya di sini. Selalu petang tak tengok cuaca lah, tapi selalu atas daripada pukul 4 macam tu. Kita tunggu hari redup kan. Pangkor tengok kan kurang dah benda yat-yat ni. So banyak famous dekat Teluk Senangin. Kita pergi pantai Teluk Nipah apa semua memang dah kurang. Kat sini je banyak kat Teluk Ketapang. Sebab orang tak cari. Pencarian yat-yat petang ini turut ditemani adiknya Sulaiman Saleh. Pelindung bilah kipas yang sudah rosak digunakan sebagai penapis pasir. Sebelum pasir disodok, lokasi yat-yat perlu dikenal pasti terlebih dahulu dengan menguis pasir menggunakan kaki. Semasa pasir dikuis, yat-yat yang berada di bawah pasir akan keluar dari persembunyiannya. Pada ketika itulah pasir disodok dan yat-yat bersaiz sebesar ibu jari dewasa terperangkap di dalam penapis. Selalu kita cari yang kaki je. Selalu tengok kata saudara cari yang pakai ni. Tengok lagi banyak pakai ni. Cari kaki ni lambat sikit nak tangkap lagi kan. Pakai ni. Banyak. Rasa seronok pula tengok cari banyak. Penuh-penuh dah ni. Seronok kan ni. Tolong orang cari. Memiliki cengkerang berwarna perang, yat-yat boleh membenamkan diri ke dalam pasir dalam tempoh kurang 2 saat dengan bantuan air laut. Bukan mudah ya nak cari yat-yat ni ataupun dipanggil kutu laut. Kita perlu korek pasir yang ada di tepi pantai ni dan baru jumpa dia. Oh, basah. Oh, okey. Okey, kita dapat ada. Mak kau. Okey, ni apa? Bentuk kutu laut. Ataupun yat-yat lah kalau orang di Pangkor panggil. Dia dekat pasir yang ada air. Yang air tu apa arus dia tu bawa naik. Bukan dekat atas yang memang pantai tak ada air ni. Kalau kita tengok daripada tepi, kita cari, kita nampak dia berjalan, dia ikut arus. Kalau kita nak tangkap dia, susah. So kita kena cepat daripada dia untuk nak tangkap dia tu. Penggerakan dia kalau lambat dia akan masuk balik dalam pasir.
Pada awalnya, keberadaan haiwan kecil itu sukar dikesan berikutan air laut pasang yang baru saja berlaku. Namun setengah jam kemudian, kemunculannya semakin bertambah setelah dibawa arus ombak. Menurut Suryani, antara kaedah lain untuk mendapatkan yat-yat adalah dengan memasukkan tangan ke dalam pasir. Saiz yang tidak terlalu kecil memudahkan ia dikesan. Tambahan pula, cengkerang hidupan laut ini yang lembut seperti udang tidak mendatangkan kecederaan pada tangan. Dia mula makan benda ni, mula nak makan, dia rasa pasir. Kita tak tahu kan. Kita kena rendam dulu dalam masa 15 minit ke, bagi buang pasir tu baru dia rasa isi dia. Bila kita makan macam ni, dia rasa ni. Pasir lah, pasir. Dia tak rendam dia kan. Macam tu lah. Dia, bagi saya lah, dia sedap kita buat goreng tepung. Lepas tu lagi satu, esok kita akan cuba. Sebab tak pernah yat-yat tu kita buat masak sambal. Kita akan cuba esok. Sekurang-kurangnya 1 kilogram yat-yat sudah tersedia untuk dimasak esok hari. Keenakan yang mungkin tidak dapat digambarkan. Pensyarah kanan program Biologi Marine, Universiti Malaysia Terengganu, UMT, Dr. Melissa Bieta Martin menjelaskan yat-yat atau dikenali juga sebagai kutu laut atau mole crab adalah hidupan marine yang termasuk dalam genus Emerita di bawah kategori Crustacea. Setakat ini sebanyak 12 spesies Emerita telah dikenal pasti di seluruh dunia. Spesies Emerita emeritus direkodkan dijumpai di negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara termasuk Malaysia. So, crustacean ni merangkumi makhluk-makhluk seperti udang, ketam, ada juga macam isopod dan semua kategori yang bercangkerang. Okay? So, yang kutu laut ni khas dijumpai di pesisiran pantai. Dan bukan sekadar di mana-mana pesisiran pantai je. Pesisiran pantai ni dia kena berada di kawasan yang berombak di mana adanya dia punya paras air tu akan naik turun. So bukannya di bahagian yang kering, dia memang kena adanya air. So di mana kutu laut ni ataupun yat-yat ni memang suka terbenam dan menggali ke dalam pasir. So kita akan terfikir pasir ni agak padat kan. So macam mana dia boleh terbenam dengan cepat ni ke dalam? So sebenarnya apa yang khas yang dia ada adalah pada ekor dia yang nampak macam bentuk anak panah. Okay? So dengan anak panah punya bentuk ekor macam tu, dia dapat menggali ke dalam pasir dan supaya pasir itu akan berkocak dengan air itu sendiri. So dia akan loose dan lepas tu dengan kaki dia yang lain, dia ada 5 pasang kaki. So dia akan menggali pasir itu mengalir ke atas supaya dia boleh terbang dengan cepat ke bawah. Plankton, organisma halus yang menjadi punca makanan utama bagi yat-yat. Plankton yang tidak berdaya berenang melawan ombak turut dibawa arus pasang surut ke tepian pantai. Pada ketika inilah, yat-yat mendapatkan makanannya menggunakan 2 antena, iaitu sesungut yang berfungsi sebagai penangkap plankton. Dia sejenis filter feeder. So filter feeder merupakan jenis pemakanan yang dia menggunakan antane dia, sesungut, untuk menapis makanan. Okey? Kalau udang memang kita nampak kepalanya menjurus. Kalau mata udang memang dia terbenam besar hitam ke dalam kan. Tapi untuk yat-yat, tapi mata dia ada pada batang. Bukan dia macam udang. So dia memang batang dan biji mata dia dan antana yang akan filter lah makanan macam tu. So dia punya katakan antenanya berbulu sikit. Mengulas lanjut mengenai kutu laut, yat-yat tergolong dalam keluarga yang tidak berbahaya kepada manusia. Namun terdapat satu kes pada tahun 2017 di Melbourne, Australia, kaki seorang remaja berlumuran darah dipercayai digigit ratusan kutu laut dari spesies Amphipoda dan Isopoda. Meski haiwan-haiwan ini memakan hidupan laut hidup dan mati, pakar menyifatkan kes itu sebagai perkara yang sangat-sangat jarang berlaku. Yat-yat ni sebenarnya memang tidak akan mengancam manusia sebenarnya. Dia sangat pemalu sebenarnya. Berbanding dengan apa yang dikatakan yang kes tu yang memakan kaki orang tu,
yang berlaku ni di Australia merupakan sejenis crustacean juga, tapi pada order yang berlainan, itu Isopoda. So Isopoda itu dia sebenarnya jenis pemangsa. So memang dia akan memburu makanan dia. Berbanding dengan mole crab ni yang sebenarnya adalah jenis yang saya katakan tadi adalah filter feeder, penapis, pemakan penapis. Selain itu, kat pesisiran pantai sebenarnya mungkin orang akan terkeliru dengan kutu laut yang lain. So kutu laut yang ada di batu-batuan, dia selalunya nampak kegelapan, kecil. Memang ada 2 antena sama, tapi antena kat belakang pun ada. Dan dia memang nampak sebiji macam lipas, dia cepat bergerak. Tapi di atas batu-batuan. Dia boleh juga hidup dalam keadaan yang lembap, tapi tidak boleh terbenam di dalam pasir berbanding dengan kutu laut ataupun jagat yang kita maksudkan itulah. Mula-mula memang tak tahu nak buat apa. Diorang cuma cakap suruh masak je. Bila tengok bentuk dia tu, cuba untuk buat goreng tepung. Bagi diorang makan, saya hidang. Tak sempat 5 minit, habis. Dikenali dengan panggilan Ibu Remis, yat-yat, kutu laut dan undur-undur laut. Hidupan laut ini sering dijumpai di pesisiran pantai berombak. Sebelum dimasak, yat-yat yang dikutip perlu direndam bersama air laut semalaman dan dibilas beberapa kali dengan air bersih. Tujuannya bagi menghilangkan pasir yang terdapat pada haiwan kecil berbentuk separa tong barrel ini. Dapat petua untuk bubuh air laut ni daripada mak saya untuk keluarkan dia punya pasir. Sebab kalau kita rendam dengan air biasa, dia akan mati. So dengan air laut je dia akan hidup untuk keluarkan semua pasir yang ada dalam badan dia. Lepas daripada dah rendam, sehari kita dah rendam, kita akan baru bilas dengan air paip biasa. Ini pasir yang dia keluar, kita dah basuh dia tadi. So harap dah tak ada. Inilah, kalau kita nak masak nanti, harap tak ada pasir lah dalam badan dia nanti kalau kita nak makan. Okey, kutu laut ni ataupun yat-yat dipanggil oleh penduduk tempatan yang kalau kita tengok dekat dalam besen ni, majoriti yang kita dapat semuanya betina. Ia berdasarkan sebab ada ni telur warna oranye. Dalam tahun pertama yat-yat hidup ni dia dah boleh start untuk bertelur lah. Ribuan telur ini akan menetas menjadi lava dan akan hidup sebagai plankton kira-kira 4 bulan. Sepanjang tempoh itu, ia akan melalui beberapa fasa perubahan bentuk sebelum cukup matang menjadi yat-yat dewasa. Jangka hayat kutu laut ini tidak lama. Ia boleh hidup antara 2 hingga 3 tahun sahaja. Yat-yat celup tepung sangat enak dimakan. Hidangan ini menjadi antara kegemaran Suryani Saleh dan keluarga. Lebih mesra dipanggil Intan, ibu kepada 3 anak dara ini menggunakan tepung salut segera berperisa pedas. Bagi mendapatkan hasil yang memberangsangkan, yat-yat digaul 2 kali dengan tepung salut. Salutan pertama dengan bancuhan air, kemudian disalut sekali lagi dengan tepung kering. Kita masuk dalam mulut, kita akan rasa dia crunchy. Dia macam memang rangup, kita akan rasa dia sedap. Terutama kalau kita makan dia, time baru lepas goreng. Memang panas-panas. Masa tengah goreng, mesti akan masuk satu dalam mulut. Kita nak rasa dia. Memang tak bolehlah kalau kata kita nak tengok dia saja. Tidak disangka, hidangan yat-yat celup tepung sangat menyelerakan. Ilham menggoreng yat-yat dengan tepung pedas tercetus daripada resepi celup yang lain seperti udang, ayam dan sotong celup tepung. Gorengan berwarna coklat kekuningan menandakan ia sudah boleh diangkat. Pastikan minyak ditos terlebih dahulu sebelum dihidang. Mula-mula memang tak tahu nak buat apa. Diorang cuma cakap suruh masak je. Dan saya dapat idea bila tengok bentuk dia tu, cuba untuk buat goreng tepung. Dan lepas bagi diorang makan, saya hidang, habis. Memang diorang cakap sedap. Lepas goreng,
Terus letak je dalam bekas, hidang kat dorang. Tak sempat 5 minit, habis. So kita goreng yang baru, letak yang baru pun habis. Mungkin sebab bila kita dah makan ramai, kita akan rasa terbuka selera kita pun nak makan benda tu. Dengan panas-panas, dia baru lepas goreng. Sebagai pelengkap, daun kari ditabur bagi menaikkan aroma. Hari ini, julung-julung kalinya anak jati Pulau Pangkur ini mahu mencuba resepi sambal yat-yat. Bahan-bahan asas seperti cili, halia serta bawang merah dikisar halus dan dimasukkan ke dalam kuali sehingga pecah minyak. Setelah cili betul-betul masak, barulah yat-yat dimasukkan dan digaul sebati. Yat-yat dekat Pangkur tak berapa nak popular. Tak berapa orang tahu pun, kalau kat penduduk tempatan je tahu kalau mungkin nak rasa. Kat tempat lain mungkin dah famous benda ni. Kalau dekat luar mungkin ada yang jual-jual sebab dekat sini tak ada tempat yang orang jual. Mungkin bila terbayangkan bentuk rupa dia apa, kita macam takut nak makan. Tapi bila kita mencuba, terasa teringin, kita buanglah rasa dia punya rupa tu apa, kita terus masuk dalam mulut. Sedap. Tidak sampai 15 minit, menu sambal yat-yat sedia untuk dihidang sebagai lauk makan tengah hari sebentar lagi. Dimakan panas-panas, pasti menggamit selera setiap individu. Okey, ini dah hasil 2 menu hari ni yang dimasak oleh Cik Intan seperti tadi. Okay, yang pertama ni yang yat-yat goreng tepung. Tengok ada isi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita boleh rasakan macam dia punya cengkerang tu tapi tak keras tau. Kalau berbanding dengan baby crab, yang siapa yang selalu makan baby crab goreng tepung, mungkin boleh bandingkan dengan yang ni. Kalau macam baby crab tu dia cengkerang tu lebih keras, lepas tu dia punya isi tu tak rasa. Tapi kalau untuk yang yat-yat goreng tepung ni, kita boleh rasa isi dia tu, ada rasa lembut dia, ada rasa isi. Sementara itu, bagi hidangan sambal, rasanya sukar diungkap kerana ia di antara rasa udang dan ketam. Berbeza dengan celup tepung, rasanya lebih kepada udang. Malah cengkerangnya masih rangup meski tidak digoreng terlebih dahulu. Kesimpulannya, juadah berasaskan yat-yat boleh dipelbagaikan lagi resepinya seperti masak lemak cili padi, goreng kunyit atau dicampur ke dalam masakan lain. Cuba dahulu, baru tahu. Bak kata orang, tak kenal maka tak cinta. Dari segi pemakanan, saya rasa tidak menjadi masalah sebab dia tidak disenaraikan di dalam IUCN sebagai kes yang yang vulnerable ataupun nak extinct ke apa. Kalau memang nak makan ni, tolong masak dahulu sebelum ataupun jangan terfikir nak makan mentah sebab pernahnya ada report yang yat-yat ni adanya juga parasite. Okey. So parasite yang selalunya menggunakan yat-yat ni untuk memenuhi kita cycle dia adalah Acanthocephala yang merupakan cacing berduri. So dia akan menggunakan yat-yat ni sebagai apa yang dikatakan sebagai intermediate host. Parasite tu dalam larval stage dia akan menggunakan intermediate sebelum dimakan oleh perumah yang lain seperti burung ataupun mamalia. Beberapa kawasan pantai di semenanjung Malaysia telah dilapor sebagai lokasi yat-yat ditemukan. Ia termasuklah Segari Perak, Sekincan Selangor, Bacok Kelantan, Pulau Bidong Terengganu, Pulau Pinang dan Melaka. Sementara pantai-pantai di Sabah dan Sarawak masih belum ada perkabarannya. Tambah pakar bidang crustacean itu lagi, perincian maklumat tentang yat-yat atau nama saintifiknya Emerita emeritus juga terhad kerana kajian mengenainya masih kurang. Namun, sebagai peminat tegar dalam bidang ini, beliau percaya ia akan dapat dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Sejak masa kecil lagi mulalah kutik kan, makan macam tu, lepas tu tak suka bakar macam tu je. Masak dengan lidi bakar macam tu je. Bukan selera lah, yang mana suka dia macam kutuk lah. Macam raya memang famous. Musim
orang mesin padi baru dia ada. Dia rupuk basah ada air dia belalai yakin naik atas. Apabila naik atas kita mudah nak sauh. Kalau kutik pun boleh juga nak tanya. Mula-mula tu saya buat kerutuk. Lepas tu customer pula suruh buat menu lain pula. Saya cuba cheese. Tapi okey lah, alhamdulillah. Sekarang ada 3 perisa. Kerutuk, goreng kunyit, cheese. Kelantan merupakan negeri yang kaya dengan pelbagai jenis makanan. Kuih-muih, menu harian ataupun kudapan. Kepelbagaian menu ini merupakan antara yang menarik perhatian bukan sahaja penduduk tempatan, malah pengunjung dari luar negeri. Dan ada juga menu yang menarik, yang unik, yang jarang-jarang dijumpai tapi masih mendapat perhatian mereka yang meminatinya. Kalau di Pangkor kita ada yat-yat ataupun kutu laut yang boleh diproses dijadikan menu unik yang menarik. Di Kelantan, pasir putih, belalang boleh dijadikan menu makanan ataupun kudapan yang menarik untuk para peminat. Kampung Batu Sebutir, Jeram Pasu, Pasir Putih, Kelantan. Di sini terdapat sebuah warung yang menjanjikan masakan panas dengan menu ala Thai buat pelanggan yang berkunjung tidak kira dari kampung ini ataupun dari kampung yang berhampiran. Diusahakan oleh Roslina Muhammad Osman yang mesra disapa Kak Na, warung ini telah diusahakannya sejak 20 tahun lalu. Pelbagai menu dengan harga berpatutan ditawarkan di sini dan antara yang sering mendapat perhatian ialah mi celup. Selain masakan panas, Kak Na juga turut mengusahakan menu kudapan yang berasaskan belalang. Bekalan belalang segar biasanya diperolehi daripada penduduk kampung yang mengambil upah mencarinya di sawah berhampiran. Ni 2 kilo lapar dah. Saya jual belalang Okey, terima kasih banyak belalang. Belalang yang digunakan Kak Na untuk kudapannya ialah jenis belalang beras yang membiak di sekitar sawah padi, terutamanya apabila padi telah selesai dituai. Belalang yang kadang-kadang dihantar masih hidup perlu disangai terlebih dahulu untuk mematikan serta membunuh kuman. Ia kemudian akan disiang dan dibersihkan sebelum diproses menjadi kudapan. Menurut Kak Na, belalang merupakan kudapan tradisi masyarakat Kelantan sejak zaman berzaman. Dan ia turut mengembalikan nostalgia zaman kanak-kanak buat dirinya dan mereka yang pernah merasa belalang. Sejak masa kecil lagi masa saya kecil lagi masa tu. Lepas tu mulalah kutik kan, makan macam tu. Lepas tu zaman-zaman kecil dulu suka bakar macam tu je. Pasak dengan lidi bakar macam tu je. Dulu kan makanan kan tak ada zaman dulu kan. Makan belalangnya harian dulu. Mak goreng zaman dulu lah. Masa tu tengok sajalah mak buat Lepas tu terahlah cubalah jual. Apabila buat tu cuba buat ramai orang suka. Lepas tu sampai sekarang je lah permintaan tinggi. Perisa yang sering dilakukan Kak Na untuk belalang ialah perisa asli ataupun kerutuk. Ketumbar, bawang putih, kuas, bawang merah. Semua ni kita blend. Semua kita blend. Makanan Kelantan ni memang sejak dari dulu lagi lah, masa saya kecil lagi sampai sekarang. Orang Kelantan pun memang suka makan. Semua makan, budak-budak pun suka makan. Kadang-kadang dia memakan dengan roti ada. Macam tu lah, tapi yang banyaknya buat kerutuk je lah suka. Seperti serunding, kerutuk memerlukan masa yang lama untuk dimasak. Bergantung kepada jumlah belalang yang dimasak, masa yang diambil untuk kerutuk kering dan rangup adalah di antara 30 minit hingga ke 2 jam. Kita kacau-kacau ni dalam 30 minit masak lah ni. 30 minit. Belalang masak kerutuk perlu sentiasa dikacau sehingga kering dengan api perlahan agar tidak hangus.
Rasa asli yang terhasil daripada masakan ini kemudian menjadi pencetus idea kepada Kak Na untuk mencuba melakukan kudapan belalang dengan perisa lain. Pembuka selera lah, yang mana suka dia macam kerutuk lah. Macam kerutuk daging, macam tu lah. Makan dengan pulut, yang ketupat. Macam raya memang famous. Saya buat 3 perisa. Mula-mula tu saya buat kerutuk. Lepas tu customer request nak goreng kunyit. Saya cubalah buat goreng kunyit. Apa sambutan memerasakan. Buatlah goreng kunyit. Lepas tu customer pula suruh buat menu lain pula. Saya cuba cheese. Tapi okey lah, alhamdulillah. Sekarang ada 3 perisa. Kerutuk, goreng kunyit, cheese. Rasa asli kerutuk dengan kerangupan belalang. Itu adalah gambaran yang boleh diberikan untuk kudapan ini. Yang ni goreng kunyit. Bahan dia bawang putih, bawang merah sikit, halia, kunyit, garam, ajinomoto. Kita gaul-gaul, peraklah sekejap, lepas tu kita goreng. Perisa goreng kunyit antara yang mudah untuk disediakan. Persiapan bahannya pula tidak mengambil masa yang banyak. Ia juga tidak perlu diperap lama. Cukup 10 minit untuk rasa kunyit dan garam meresap ke dalam belalang. Kemudian sedia untuk digoreng. Fizikal belalang pula tidaklah terlalu padat. Jadi, masa untuk menggorengnya hanyalah berpandukan kepada warna dan juga bau. Jika terlalu lama, ia dikhawatiri akan menjadi terlebih garing dan menjejaskan rasanya. Untuk perisa keju pula, belalang akan digoreng kosong tanpa sebarang perisa tambahan. Ia akan digoreng rangup sama seperti perisa kunyit sebelumnya. Kemudian, serbuk perisa keju dan serbuk cili akan ditambah dan digaul sekata. Rasa pedas dan lemak masin keju akan diimbangi sebaiknya bagi memberikan rasa yang tepat bersesuaian dengan kerangupan belalang. Setengah tu kan kadang-kadang kan kawan-kawan tengok, belalang gelilah. Cuba dulu je macam ikan bilis je. Tak ada rasa apa pun. Macam udang pun ada. Macam udang garing kan. Macam Sabah kan ulat tu kita tengok geli kan. Macam kita ni okeylah, tak ada apa pun. Macam dasedong tak boleh lah dasedong. Sebab belalang tu kan dia makan macam tumbuhan kan. Macam gatal lah sikit. Macam dasedong tak digalakkan je lah. Tapi boleh makan. Dalam sawah macam-macam ada ular tak ular. Pernah jumpa, cuma tak kena. Kalau macam berani turun. Kalau takut tak pergi. Kalau tengok macam ni, mungkin pada setengah orang agak seramlah nak makan belalak kan. Tapi bila dah masuk ke mulut, kita tak akan nampaklah apa yang kita makan ni, kita akan rasa apa yang kita makan. Kasumi Hasan, antara penduduk kampung Batu Sebutir, Jeram Pasu yang sering ke sawah untuk mencari dan menjual belalang. Kasumi yang mesra disapa Amir akan turun ke sawah bersama anak lelakinya untuk menangkap belalang menggunakan peralatan yang dipanggil sauh. Selain kain, sauh atau alat menangkap belalang ini juga boleh dibuat dengan menggunakan karung dan botol plastik. Usai persiapan peralatan, Amir dan rakan mula bergerak ke sawah berhampiran. Lokasi sawah atau baroh dalam dialek Kelantan yang menjadi kebiasaan Amir dan rakan menangkap belalang terletak tidak jauh dari kediamannya. Menurut Amir, sekarang adalah musim yang sesuai untuk menangkap belalang. Ini kerana sawah dengan hasil padinya yang telah dituai merupakan persekitaran yang sesuai untuk belalang membiak dengan cepat. Kehadiran rumput serta lalang yang tumbuh meliar menjadikan ia habitat terbaik buat belalang. Waktu terbaik untuk menangkap belalang adalah pada waktu malam ataupun awal pagi ketika cuaca atau suhu sedang berada di keadaan yang sejuk. Selepas hujan juga waktu yang baik
kerana belalang dengan pelbagai saiz akan naik ke pucuk daun. Belalang berah. Lepas tu dia musim juga. Musim orang mesin padi baru dia ada. Kalau tak orang tak mesin padi, tak ada belalang. Dia rupuk basah, ada air, dia belalang yang akan naik atas. Apabila naik atas, kita mudah nak sauh. Kalau kutik pun boleh juga dengan tangan. Lambat pilih besar-besar. Ya halus tak ambil. Walaupun belalang adalah serangga yang tidak berbisa dan mudah untuk ditangkap, para penangkap belalang ini tetap harus berhati-hati dengan persekitaran mereka. Ini kerana sawah juga habitat kepada haiwan berbisa dan bahaya seperti ular tedung. Bahaya pun macam tu berhati-hati lah. Orang main dalam sawah macam-macam ada ular tak ular. Pernah jumpa besar-besar. Lah besar lah ular. Cuma tak kena lah. Ni tak jauh lah dengan ular tu. Walaupun pernah berdepan detik cemas, Amir menghadapinya dengan tenang. Menurutnya, mencari rezeki memerlukan usaha dan pendapatan mencari belalang ternyata berbaloi. Apa yang penting adalah untuk sentiasa berhati-hati. Tu atas orang berani masing-masing. Kalau tak ada kerja, pergi berani. Bahasa takut tak pergi. Jual tu dalam sekilo, naik 10, naik 5. Tak tentu lah. Orang masing-masing. Hati atas hati ke hati. Usai mencari belalang, hasil tangkapan akan terus dihantar kepada Kak Na. Kak Na, ni yang cari semalam ni. Tak ni. Okey, terima kasih. Berapa ni? Kilo ni? Ni 2 kilo. 2 kilo. Comel-comel lah. Kutik bukan kibar. Okey. Banyak ni dah. Sama-sama nak. Baik. Nur Amira Madrod, jiran dan juga rakan Kak Na yang mengambil upah menyiang dan membersihkan belalang sebelum ia diproses menjadi kudapan. Assalamualaikum Mira. Salam. Ni kadang mak mai stok ni nak suruh sia belalang pulak ni kawuk ni. Boleh ke tak? Boleh. Boleh tak? Sajanya. Kuantiti belalang yang dihantar ke Amira adalah bergantung kepada bekalan belalang yang diperolehi daripada para pencari. Masa yang diambil untuk menyiapkan setiap kumpulan belalang adalah bergantung kepada jumlahnya. Sekarang kita kat proses apa dalam proses belalang? Dekat ni lepas budak-budak ni mai hantar, saya tu bagi dekat Mira nak susian lah, nak proses nak buat tu lah belalang kerutu, goreng kunyit, cheese. Selalu hantar berapa banyak? Tengok stok lah, tengok. 5 kilo paling banyak. 6 kilo pun ada. Dia buat sekejap je. Kalau biasa buat dalam sekilo tu 2 jam setengah seorang je lah. 2 jam setengah. Kau siap. Kalau ramai-ramai sekejap je lah sambil borak. Walaupun kuantiti belalang yang perlu disiang adalah banyak, tetapi prosesnya tidaklah terlalu rumit. Hanya beberapa bahagian belalang yang perlu dibuang. Manakala belalang yang bersaiz kecil pula tidak perlu disiang. Belalang ni selalu kita kena buang sayap dia. Buang katil. Katil tajam buang. Lepas tu nampak ini kan kepala dia besar kan. Buang ni. Perut dia. Yang kecil itu tak apa. Yang muda tu dia tak ada sayap yang muda tu. Dia lembut. Tak payah siang. Menurut Kak Na, Amira adalah seorang suri rumah sepenuh masa. Dengan menawarkan upah membersihkan belalang, ia sedikit sebanyak dapat membantu Amira dalam menampung perbelanjaan hariannya dan juga persekolahan anak-anak. Usai dibersih dan dimasak, ketiga-tiga perisa belalang akan dimuatkan ke dalam bekas pembungkusan masing-masing. Setiap perisa dibungkus mengikut ketetapan berat tertentu. Selain penglabelan ringkas, plastik kedap juga turut dipasang bertujuan mengawal kualiti dan kerangupan belalang. Setiap perisa juga mempunyai permintaannya yang tersendiri. Untuk jualan dan edaran,
tugasan ini diambil oleh beberapa kenalan yang berminat untuk mengedar di kawasan mereka. Faridah lah antara rakan dan juga pengedar di sekitar Pasir Putih dan Machang. Waalaikumsalam. Lama dah. Sihat? Sihat. Berapa nak ni? Kunyit nak 10. Kutuk Kutuk 15. Kutuk 15. Lagi? Cheese? Cheese bagi 10. Okey, boleh. Kenal dengan Kak Na tu lama dah. Memang kawan dengan Kak Na. Lepas tu dia ada buat produk belalang ni. Sebab Kak Dah ni biasa makan yang kerutuk. Rasa dia tu sedap lah. Dulu makanlah masa kecil-kecil dulu kan. Lepas tu baru timbul pula. Cheese tu Kak Dah tak berapa suka. Mungkin generasi hak baru ni sukalah hak cheese tu. Sebab Kak Dah terbiasa makan hak kutuk dengan kunyit tu. Stok banyak lagi Banyak lagi, ada 15 kilo lagi. Boleh lah. Awak standby lah sebab ni memang customer Kak ni memang banyak sekali dia ambil. Ni kunyit. Kunyit dia jalan juga. Tapi hak laku sangat awak ni. Terima kasih Kak Na. Nanti repeat lagi Nanti marilah pula dah. Ayat awal lah nak stok tu dah. Untuk Kak Na tu, Kak Dah berharap semoga perniagaan dia lebih maju lagi lah. Daripada segi kedai makan dia, belalai, lepas tu moga sambut pun menggalakkan teruskanlah usaha Kak Na ni. Minta tolong sahabat pun, tolong sokong lah perniagaan Kak Na pada segi kedai makan, belalang dia apa semua. Belalang yang dimasak secara kudapan dengan 3 perisa ini sesuai dimakan dengan pelbagai cara. Antaranya ialah bersama pulut dan juga kelapa, digaul bersama bihun goreng atau dimakan bersama roti. So pulut, kelapa dengan kerutuk kan. Okay. Ada satu pepatah Inggeris, there's always first time for everything. Maksudnya apa-apa benda pun dia mesti ada satu benda yang satu ketika yang pada pertama kali kita akan lakukan satu benda tu. Macam ni lah belalang. Sekarang kita nak cuba belalang yang dimasak kerutuk. Kita nak rasa lah macam mana rasa belalang masak kerutuk ni. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Ada siapa pun. Ada sambal. Balat. Sambal. Sedap. Pulut, kelapa, kerutuk. Bismillah. Baik, kesimpulannya belalang masak kerutuk, belalang cheese, belalang goreng kunyit ni sedap. Serius sedap. Kalau dari segi rasa, kerutuk rasa kerutuk, cheese rasa cheese, goreng kunyit rasa goreng kunyit. Macam ikan bilis. Kita taklah rasa belalang tu rasa spesifik, ada rasa tersendiri belalang, tak ada. Belalang ni sebagai bahan dia je lah yang merangupkan keseluruhan masakan ni, tapi yang rasanya datang dari cara memasaknya lah. Cheese, kerutuk dengan goreng kunyit. Kalau tengok macam ni, mungkin setengah orang rasa agak seram lah nak makan macam ni kan. Nampaklah belalangnya, tapi untuk kerutuk dia agak hancur. Sama juga dengan goreng kunyit, dia hancur-hancur sikit. Sekali dengan halia dan bahan-bahan dia tu tak nampak sangat seperti inilah. Tapi bila dah masuk ke mulut, kita tak akan nampaklah apa yang kita makan, kita akan rasa apa yang kita makan. Dan ini pendapat peribadi pada saya. Ketiga-tiga menu masakan ni, belalang dimasak dengan cara begini, sedap. Ini pendapat peribadilah. Lain Padang, lain belalang. Lain orang mungkin rasa geli untuk makan belalang, tapi untuk saya yang berani untuk cuba, sedap. Tanpa prejudis terhadap rupanya, kudapan ini boleh dinikmati dengan cara dan selera masing-masing. Bagi peminatnya pula, ia merupakan santapan pembangkit selera dan juga nostalgia. Belalang, makanan klasik zaman dahulu para pesawah dan masyarakat Kelantan. Mudah diperoleh dan senang untuk diproses. Perusahaan ini turut membuka rezeki kepada mereka yang terlibat dalam penghasilannya.
Belalang beras yang dijadikan kudapan dengan 3 perisa merupakan inovasi zaman kini untuk mengembalikan nostalgianya. Ia juga membuka peluang kepada mereka yang berminat untuk mencubanya.